Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita baca dulu. Hari ini dari surah Al-Baqarah ayat 282 pada muka surat 48. Muka surat 48, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما
أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita rafa'kan kepada Allah Azza wa Jalla dan selawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini lewat sikit pagi ni kita start. Itulah pagi tadi pun ada di solat di surau tadi, ada kunut panjang untuk doakan kepada Palestin. Kunut nazilah lah lebih kurang. Jadi saya pun mengambil kesempatan, kita semua ni yang tahu cerita sekarang ni Palestin sedang diserang lah, perang lah, perang. Kalau ikut tak bukan serang biasa, tapi ada perang lah sikit di antara umat Islam dengan Yahudi di Gaza terutamanya dan di Palestin seluruhnya lah. Sekarang ni di Gaza tu yang paling utama lah. Dia dua tempat yang berbeza tu. Gaza walaupun dia dalam satu peta, tapi Gaza sini dia satu, macam dia sebuah negara kecil. Tebing barat pula dia belah sana, dekat dengan Tel Aviv tu, dekat dengan Baitul Maqdis tu. Jadi dua negara yang berpisah. Sebab tu bila hari itu saya doa kepada Gaza, orang duta Palestin kata, tak, kenapa tak doa ke Palestin sama?
Saya dah ingat ke doa ke Gaza tu Palestin dah. Cuma sebab dia tu dua part yang berbeza. Jadi mereka kata kalau doa ke Gaza saja orang Palestin tak berasa. Kalau doa ke Palestin saja orang Gaza tak berasa. Sebab dia dua negara yang sudah dipisahkan. Ini jahatnya Yahudi laknatullah ni. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam kalau lala ni untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Gaza. Walaupun kalau sudut taktikalnya mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Dan ada orang kata kenapalah Al-Qassam ni pergi serang. Nah, sebab kita tahu setiap kali dia serang kematian akan jadi lebih banyak di penduduk Gaza. Sebab Israel akan balas dengan 10 kali ganda lagi berat daripada tu. Jadi nak kata, ada yang kata lebih baik sabar, kita boleh jaga agama kita. Dan ada orang kata walaupun sikit kita nak serang juga dia. Walaupun kebinasaan tu kita tahu akan datang. Adalah ijtihad masing-masing perkara tu. Di sebalik perang ni kita pun tak tahu cerita dia macam mana. Cuma kita menjadi hak kita sebagai umat Islam, apabila bertembungnya satu orang Yahudi, satu orang Islam, ialah kita mendoakan saudara kita. Walaupun kita tak mampu menyertai mereka dalam perjuangan mereka secara fizikal, kita doakan kepada Allah agar Allah bantu mereka. Dan kalau tanya kita duduk jauh ni, kita tengok analisis kita je lah. Oh, tak patut. Ada kata patut dia serang, ada yang kata tak patut dia serang. Tu macam-macam. Anda semalam saya duduk sembang-sembang. Sebab kita ambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku di Syam, ISIS lah sebagai contoh, Islamic State Syam tu, Daesh kita panggil. Akhir-akhir sekali terbongkar bahawa yang create benda tu adalah mereka juga. Ada mujahidin yang betul, tapi lalas sekali adalah mereka juga. Supaya dia nak justify, nak jadi alasan, dia boleh mencetuskan perang. Jadi bila nampak tak ada perang ni, dia kena cetus perang. Jadi wallahu ta'ala alam. Sebab kita tengok kesian juga saudara kita dekat Gaza ni. Lepas perang, kutip derma bantu, kita pun pakak bagi. Lepas tu hancur balik. Lepas tu perang, bantu lagi. Lepas tu perang balik. Sebab tu sebahagian daripada ada fatwa, walaupun kita kata bukan sumber disepakati, ada yang kata waktu mana kita lemah, kita bersabar sehingga kita tidak mendatangkan mudarat, itu ada lebih baik dalam keadaan kita tak mampu, kan? Tapi kalau kita dah mampu dan keyakinan kita fair and square, kita rasa ada kebarangkalian menang, di saat itu maka umat Islam boleh angkat dengan syarat ada kepimpinan yang benar untuk memandu dan memimpin mereka berjihad fi sabilillah. Kalau tidak, dia akan jadi macam contohnya umat Islam di Fatani. Dan ni kita kata kalau umat Islam Fatani tu angkat senjata, lebih baik mereka duduk dalam keadaan aman. Walaupun kita tahu seronoknya idea adalah mengembalikan kerajaan Islam Fatani, tapi dengan kekuatan yang ada, tak akan mungkin dia akan lawan kerajaan Thailand tu. Walaupun dia duduk dengan gerila, dengan gapo-gapo, duduk macam-macam lah. Bom dekat Tabai, bom dekat Palestin. Kadang-kadang tanya orang Fatani, saya pergi ke baru ni, dia kata bukan orang kita pun, kita tak kenal pun, mari. Pasal dia nak create benda tu, suasana jadi gitu. Lebih baik dia sekarang ni duduk, umat Islam boleh salat, boleh puasa, boleh buat haji, boleh bina sekolah, boleh bina mufti, boleh bermuamalah sama-sama mereka, boleh pakai tudung, boleh baca Quran, boleh cakap bahasa Melayu, boleh baca kitab.
boleh pergi ngaji sana, boleh keluar belajar sini. Bapak dia pun boleh datang buka kedai makan kat kita. Jadi keamanan tu adalah satu nikmat. Walaupun kita tak ada pemerintahan, keamanan tu satu nikmat. Dan kita harapkan agar Allah mengembalikan keamanan ke seluruh kawasan Timur Tengah tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istayqadha min nawmihi fa huwa aminun fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bangkit daripada tidur dia dalam keadaan dia aman di tempat tinggal dia, aman tempat tinggal dia, mu'afan fi jasadihi, sihat tubuh badan, walahu qutu yaumihi, dan dia ada makanan pada hari itu, maka seakan-akan dia telah diberikan dunia seluas-luasnya. Mana kita nak apa lagi? Tak nak. Kita bangun pagi, alhamdulillah aman. Bangun pagi, sihat tubuh badan, boleh datang solat berjamaah, boleh marikan majlis ilmu. Lepas tu lepas kelas boleh makan nasi lemak sepinggan. Pergi warung Merdeka, cicah tu cana. Tengah hari okey, malam tak makan dah, beres. Alhamdulillah. Seolah-olah dibentangkan dunia. Kita nak apa lagi? Biarlah orang tak ada rumah puluh-puluh juta, kita ada rumah kita, tidur sama lena je. Kita rumah sewa, dia rumah sendiri pun tidur sama lena je. Tapi yang penting keamanan. Nikmat aman ni, aman, Allahu Akbar. Sehingga dalam bab 3 nikmat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulukan nikmat aman. Sebab tu keamanan ni satu nikmat, anugerah Allah Ta'ala. Kenapa Islam tak bagi pemberontakan, penggulingan kuasa, isu khawarij dan sebagainya? Sebab tak nak keamanan tu hilang dan darah umat Islam itu tertumpah. Kita nak jihad, betul, tapi lebih daripada tu adalah kita nak nikmat aman. Kalau kita ada kebarakalian menang, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kita tak kebarakalian macam di Palestin ni, lebih baik, kalau kita tanya, lebih baik mereka duduk dalam keadaan sekarang ni. Anak-anak Islam boleh belajar dan sebagainya. Sehingga kalau dia boleh berdakwah pula, kerja dakwah di Thailand, ramai orang masuk Islam, itu nikmat. Tapi yang berlaku telah pun berlaku. Mungkin ada justifikasi mereka yang menyebabkan benda tu berlaku. Walaupun pada asalnya kalau tanya dari sudut taktikal kita pun tak nampak. Tapi bila dah berlaku perang antara umat Islam dengan orang non-Muslim, maka stand kita daripada tadi penganalisis, sekarang ni kita mesti jadi seorang umat yang berdoa kepada Allah, memohon Allah bantu saudara kita yang teraniaya, mungkin dizalimi atau lemah, agar Allah datangkan kemenangan kepada umat Islam. Kalau kita ikhlas dan saudara-saudara kita juga di sana ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu mereka. Dan kerana satu lagi keajaiban yang kita harapkan ialah Allah boleh turunkan malaikat untuk membantu umat Islam sekiranya mereka berjuang di atas panduan syariah dan juga panduan Al-Quran dan Sunnah yang sebenar. Jadi semoga Allah Ta'ala membantu penduduk Gaza especially sekarang ni, dan juga penduduk Palestin, dan juga seluruh umat Islam yang berada di Timur Tengah. Dalam masa yang sama tadi pun keluar pula cerita Mahdi lah, sebab semua ni cerita ni akan ada hubung kait antara satu sama lain. Pertama, cerita akhir zaman ni akan berlaku peperangan yang besar antara umat Islam dan juga Yahudi di kawasan Syam. Syam ni termasuklah Palestin. Peperangan yang besar sehingga yang kalah jadi yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Maknanya apa?
Sehingga umat Islam walaupun menang, peperangan ni panjang, akan berlaku panjang. Umat Islam akan bergabung, tentera dia pun akan bergabung. Mungkin mendekati panggil perang dunia lah masa kita. Coalition Islam, coalition non-Muslim. Perang. Menang umat Islam pun lepas daripada tu beberapa waktu, tapi tak gembira sebab walaupun menang, kematian ramai. Hak kalah tu memang ramai lah mati dia. Dalam masa itu Islam akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang dipanggil sebagai Mahdi. Mahdi ni bukan nama dia Imam Mahdi bin apa tu? Megat contohlah. Bukan nama dia Mahdi dah, Muhammad Mahdi ke kan? Nama dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nama dia sama seperti nama Nabi. Ayah dia pun sama seperti nama ayah Nabi. Kemudian dia memang dari keturunan Nabi dan dia memimpin dengan keadilan. Mahdi itu makna dia mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk ni nama dia Al-Mahdi. Cuma ramai orang akan mengaku Mahdi. Tadi Benazar pun suruh saya cek, ada seorang nama Muhammad Qasim di TikTok viral sekarang ni, kata mengaku sebagai Imam Mahdi daripada Pakistan. Dia predik benda-benda yang akan berlaku. Pakistan akan begini, perang dan sebagainya, Imran Khan macam ni prediction dia. Tapi kita tengok dia tu dengan janggutnya tak ada, dengan wataknya wallahu ta'ala alam. Tapi Imam Mahdi ni bukan, dia akan dibayar di Mekah. Waktu dia orang nak bayar dia, memang orang pun tak kenal dia. Sehinggalah waktu tentera yang nak lawan dia tu akan ditenggelamkan oleh Allah di telan bumi, barulah orang tahu, oh ini betul Imam Mahdi. Kita ni berkaitan dengan akhir zaman. Nombor satu, khabar itu persediaan bagi kita. Tapi yang lebih utama ialah persiapan diri kita sebagai seorang yang beriman. Kena mantapkan akidah kita, perbanyakkan amal ibadat kita pada kesempatan yang masih ada. Dalam masa yang sama, dan banyakkan ilmu, belajar Quran, belajar hadis. Kerana di depan hari zaman fitnah ni, fitnah yang paling besar adalah berkaitan dengan akidah, agama. Kerana bila saat zaman fitnah, Dajjal akan muncul, dan Dajjal ni dia mengajak orang beriman kepada dia dan lupa kepada Allah yang Maha Esa. Jadi ramai orang cerita bab Dajjal, tapi bab akidah mereka tidak belajar tentang Allah, nama-nama dia, sifat-sifat dia, apa yang Allah Ta'ala nak dalam Quran, apa yang Ta'ala benci, kesyirikan, dosa besar, Allah Ta'ala tak suka. Benda-benda macam tu kita kena banyak belajar, terutamanya bab soal bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, dan Allah bantu saudara-saudara kita yang sedang berada dalam situasi perang di Palestin umumnya dan di Gaza khususnya. Serta kita juga minta Allah bagikan keselamatan kepada seluruh umat Islam di timur dan di barat, di Iraq, di Syria, di Yaman, di Mesir, di Libya, di Lebanon, di Pakistan, Bangladesh, di Malaysia sendiri, Indonesia, Filipina, dan seluruh negara umat Islam. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita bantuan dan mengembalikan kedaulatan Islam, agar ia kembali berdaulat, mekar dan teguh sebagaimana zaman kegemilangan dia. Baik, ala kullin, tapi dia bermula daripada, dia cita-cita ni bermula daripada step yang pertama. Betul tak?
Kalau orang tanya antara kekuasaan dengan dakwah, di mana satu yang kita nak mula? Chicken and egg bahasa orang putih kata. Nak dakwah dulu ke nak ambil kuasa dulu? Ada kata dengan kuasa kita boleh dakwah, ada kata dengan dakwah kita boleh kuasa. Dakwah dulu ke kuasa dulu? Dakwah dulu. Sebab apa bukti dia? Nabi, waktu Nabi mula-mula jadi Rasul, Allah dah offer Nabi jadi pemimpin Mekah dengan syarat Nabi tak buat kerja dakwah. Nabi terima ke tak? Patutnya kalau kata kalau Nabi dah jadi raja di Mekah lagi senang lah. Tak. Memimpin orang tanpa kefahaman susah. Kita boleh jadi raja tapi orang bawah kita tak suka kat kita. Orang tak faham tentang agama, tak jadi. Lebih baik buat kerja dakwah dulu. Lepas tu antara orang panggil jadi terwakil YB dengan jadi ustaz, jadi ajar orang. Baik jadi ajar orang. YB ni kata macam-macam. Ala kullin, jadi kerja step yang pertama ialah kerja memahami agama. Inilah yang kita buat ni. Buat kelas itu, buat kelas sini, ngajar situ, ngajar sini. Pasal apa? Kefahaman tu yang paling utama. Kefahaman kita dalam agama dan hidup di atas panduan syariat agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Kalau kita hidup dengan syariat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Allah yang jaga kamu. Jadi nak jaga Allah ni dengan jaga syariat dia. So walaupun kita kata benda ni kecil, tapi daripada kecil-kecil ginilah kita jaga syariat Allah, kita amalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wujudkan keluarga yang berpegang kepada agama. Daripada keluarga ni terbentuklah masyarakat yang kuat berpegang pada agama. Dan insya-Allah dengan masyarakat yang terbentuk itu terbentuk pula negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ideanya begitu. Cuma step yang pertama bermula daripada diri kita dan keluarga kita. So belajar ni balik ajar pula pada keluarga, mudah-mudahan Allah bagi rezeki kepada kita. So semua beragama ni penting, termasuklah ayat kita dah baca ini. So tanpa terlepas ayat kita baca dan kita baca langsung, kita bacalah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang, ila ajalin musamma, yang diberi tempoh kepada suatu masa yang tertentu, faktubu, maka tulislah. Hendaklah kamu menulis, yakni tulis hutang dan tulis masa bila nak kena bayar, tempoh dia. Dan wal yaktub bainakum katibun bil adl, oleh itu hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu menulis dengan adil, menulis dengan adil. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana yang Allah telah mengajarkannya. Pertama, dalam ayat ni ada perintah untuk menulis hutang. Rupanya agama ni pasal bab hutang pun ajar kat kita. Hebatnya. Seantara panduan dia ialah dalam ayat ni memberi dalil. Pertama, diharuskan berhutang. Sebab kalau benda tak boleh, mesti Allah larang. Jadi Allah tak larang hutang, sebaliknya Allah suruh tulis hutang. So ayat ni menunjukkan apa hukum berhutang? Harus. Bukan sunat, harus.
Kalau sunat kena pakat pergi berhutang belaka. Boleh berhutang, harus. Dan berhutang diharuskan untuk memenuhi keperluan yang mendesak. Zaman dulu orang berhutang untuk keperluan. Zaman kita orang berhutang untuk kemewahan, kehendak. Sebab tu asas hutang ni untuk keperluan terdesak. Tapi bila zaman kita ni, oleh kerana hutang tu dah jadi bisnes hutang dia panggil. Jadi bila hutang dah jadi bisnes, mulalah ramai orang minjam. Dia pun cari kita, kejar, tolonglah berhutang, silalah berhutang, ada kat kredit bagi lagi, free lagi. Paksa kita berhutang. Pasal apa? Sebab dia nak untung. Dan ramai anak muda bankrupt disebabkan hutang kat kredit. Zaman ni fitnah dia berhutang untuk kemewahan. Asalnya hutang ni untuk keperluan. Dan dengan hutang ni mewujudkan inflasi yang banyak. Zaman dulu bila orang tak berhutang, tak beli. Tahu tak? Orang tak boleh nak pergi hutang. Contoh macam ni lah. Kenapa harga rumah dekat Kuala Lumpur ni jadi begitu mahal? Penduduk ramai tu satu. Sebab orang boleh beli rumah. Orang boleh beli rumah ni sebenarnya bukan kemampuan yang hakiki. Bukan kemampuan yang hakiki. Kalau dia kira kemampuan hakiki, berapa kerat yang boleh beli. Tapi bila diberikan peluang hutang, cikgu ni, harga rumah dia akan naik berdasarkan kelayakan hutang. Kajian akad kelayakan hutang 400,000, cikgu gini-gini, rumah pupuk naik. Lepas tu kerajaan lama rasa terbeban, nak bayar apa payah lagi hutang dan nak OPR, naik lagi kelayakan hutang 500,000. Harga rumah pupuk naik 500,000. Zaman dulu berapa harga itu kita beli murah-murah dulu. Pasal kelayakan hutang masa tu pun banyak tu je. Ya tak? Tak percaya nanti tengok kerajaan naik gaji, naik barang, naik hutang, naik harga. Sebab dia adalah satu instrumen yang asalnya bukanlah untuk dijadikan barang mewah. Tapi oleh kerana keperluan tu betul lah. Rumah tu memang satu keperluan. Tapi bila dah lagu ni, seorang atau dua, tiga rumah dia, mewujudkan bubble, dia panggil, permintaan yang asalnya tak ada. Seorang tu dua tu, betul-betul mikir investment lah, tu lah, gini. Akhirnya harga rumah keperluan jadi mahal. Pasal mampu berhutang. Kalaulah tiba-tiba orang tak mampu berhutang, dia akan jatuh balik. Pasal penjual nak kena jual. Orang tak mampu, dia akan turun. Tapi begitulah. Di akhir zaman ni, orang berhutang bukan lagi kerana keperluan. Berhutang kerana kemewahan. Nak kahwin, berhutang. Nak kahwin, berhutang. Sikit-sikit aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya dengan hutang. Pak mas kahwin tu hutang tu satu, bukan setakat mas kahwin tu. Kahwin dia cash lah, tunai. Dalam hati, tunai ni pun aku bakal hutang kata. Nak bayar tunai ni berhutang kata. Nak kenduri, nak ke pelaminnya, baju pengantinnya, begini 50,000 hutang. Pasal nak kahwin punya pasal. Keperluan kau, kehendak dan kemewahan. Kahwin itu keperluan, tapi kenduri besar-besaran itu bukan keperluan. Kalau tak mampu buat kenduri besar-besar, beli nasi buku. Beli nasi buku. Hari ni kita pergi makan, lepas maghrib kita ada kenduri sikit. Beli nasi buku ni kenduri tahliah pun tak, kenduri kahwin. Jadi ke tak jadi? Nasi hukum dah jadi dah.
Jadi tak payah nak kampung berapa semua. Nabi SAW dia kahwin dengan Sofiyah ke siapa? Apa? Pakai mari letak kurma, ada roti sikit-sikit ke apa kat Nabi. Panggil-panggil orang. Tujuan dia adalah menghebatkan satu perkahwinan. Tapi oleh kerana kita ni dah jadi raja sehari, jadi sehari tu mesti jadi raja. Habis akulah raja hari ni, berhutang. Katanya benda tu tak berlaku lagu tu. Nak belajar hutang, nak kahwin hutang, beranak hutang. Aduh. Pasal apa? Tarah hidup kita tu. Asalnya hutang ni keperluan, bukan kemewahan. Kita takut lagi bermudah-mudah dia pun cari-cari. Dia kata darurat yang semalam betul. Ni kahwin, nak kahwin ni. Kalau tu ni darurat, saya terpaksa meminjam sebab nak kahwin. Tu bukan darurat. Darurat ni mati. Kalau tak keluar macam tu mati. Ni tak sebab nanti kawan dia katalah, kutuklah, tulah macam ni. Itu bukan darurat. Jadi kalau nak bermuamalah dengan riba disebabkan tu, bukan darurat. Baik. Jadi apabila berhutang, maka Allah Ta'ala perintahkan kita supaya tulis. Dan hendaklah orang yang tahu menulis. Wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahu Allah. Janganlah seorang yang tahu menulis enggan menulis dari apa yang Allah dah berikan ilmu kepada dia. Jadi rupa-rupanya tukang tulis ni termasuk daripada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Kalau menulis hutang yang baik. Tapi kalau dia tulis riba, sekalinya dia kena laknat. Yang tulis hutang yang betul, tak apa. Dan jangan enggan menulis. Kalau dia boleh menulis, jangan enggan menulis, kecuali dia diminta untuk menulis hutang riba. Masa tu dia boleh menolak. Tulis nanti kena laknat. Termasuk dalam laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tulis apa tulis dia? Tulis kadar bayaran, masa bayaran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka wahum yuslifuna fi thimar. Mereka ni jenis pajak, bahasa kita pajak buah kebun. Bayar dulu buah kemudian. Ataupun bagi buah dulu, bayar kemudian. Yuslifuna fi thimar. Bila Nabi tengok, bahkan dia bagi tu setahun, 2 tahun. Ada sampai bagi dulu 2 tahun baru bayar. Ada sampai 3 tahun baru bayar. Jadi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi kata kepada sahabat, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa nak bayar nak bagi kemudian, maka tulislah timbangan yang tertentu, cupok yang tertentu dan tempoh yang tertentu. Contohnya, kita nak pajak kebun. Ada orang pajak, saya nak pajak semua ni, saya nak pajak kebun ni dengan harga RM500. Nabi SAW tu kalau gitu dia panggil masih lagi majhul. Dia kata saya nak pajak lah kebun ni, buah nanti dapat sekali sekilo harga berapa, 20 kilo harga berapa.
Pajak gitu tak apa. Sebab apa? Ada orang pajak lamsam, tiba-tiba mari musim tak ada. Betul tak? Ada ke tak macam tu? Siapa rugi? Orang yang pajak. Islam tak pernah jual beli macam tu. Kalau nak pajak Nabi SAW kata tulis tempoh yang tertentu, jumlah kilo yang tertentu, timbangan yang suka. Ni segantang. Kalau padi bah, aku pajak lepas ni padimu ni. Kalau jadi padi ni 100 gantang sekian-sekian, aku bayar dulu. Jadi dengan gantang yang cukup. Ini rokok ni 100 kilo, ini harga dia bayar. Tiba-tiba sampah tak cukup 100 kilo. Dia kena berapa setakat kilo mana? Bagi balik ke macam mana? Supaya adil di sisi pembeli dan juga penjual. Jadi kalau adil di sisi penjual macam mana? Dia pajak ni, anggaran dia buah ni 100 kilo. Tiba-tiba tahun tu buah lembab. Orang lain tu apa boleh 200 kilo. Dia aku dah pajak dah. Jadi tak adil bagi penjual. Tuan, Islam ni nak adil untuk penjual dan juga pembeli. Betul kita pajak, tapi pajak dengan timbangan yang tertentu. Berapa? Supaya adil bagi penjual, adil bagi pembeli. Kalau hasil dia kurang, kembalikan dia. Kalau hasil dia banyak, tambah lagi. Asal apa? Adil. Jadi Nabi SAW kata, siapa yang buat bai'us salaf, banyak pajak bahasa kita hendaklah dalam kail sukatan yang tertentu, timbangan yang tertentu, tempoh yang tertentu. Baik. Macam juga orang pergi nelayan. Aku beli gapo mu tangkap hari ni RM1,000. Apa semua? Tak boleh lah lagu tu. Kalau dia tangkap sikit, macam mana? Kalau dia tangkap banyak, macam mana? Jadi kena timbangan tertentu dengan sukatan yang tertentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi yang tulis ni kena wajib tulis ni. Wala ya'bakatibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Bahkan disebut sebagai ini termasuk sedekah. Di mana Nabi SAW dalam satu hadis, inna minas sadaqati an tu'ina sani'an aw tasna'u li akhraq. Termasuk sedekah kamu membantu seseorang yang membuat sesuatu, dan kamu juga menolong orang yang akhraq ni, orang yang bodoh, orang yang tak tahu nak buat, kita tolong dia, maka termasuk pahala sedekah. Jadi kalau dia tu tak tahu nak tulis, kita tulis dapat pahala sedekah. Okay? Kalau kita nak pergi bank tak tahu cocok ATM, biasalah bawa kad tenung tepi kat ATM. Kita pun tengok makcik ni dia nak cocok duit ni tapi dia tak tahu nak tekan. Kita pun tengok makcik nak tolong cocok. Nah, iyalah, tak tahu nak tekan, dia kata. Tak apa, kita tolong cocok. Nampak pahala sedekah berdasarkan hadis ni. Tapi kalau tengok muka lah, kalau muka dia tak percaya mana dia ni, nanti sekali ngakak-kak tu hilang kat dia. Dah tahu nak bupin pula. Jadi tak apalah, percaya tak percaya tu isu nombor dua. Yang penting siapa yang membantu seseorang menulis hutang pun dapat pahala. Kerana ada perintah dalam ayat Quran, wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Okay, janganlah seorang yang tahu menulis
enggan menulis hutang dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaq. Oleh itu hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas. Walyattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan janganlah dia mengurangkan, wala yabkhas minhu syai'a, janganlah dia mengurangkan sesuatu dari hutang itu. Jadi kalau ada si A ni tak tahu, si B ni tahu menulis, dia pun tulis, waktu dia tulis tu dia mengurangkan hutang tersebut. Jangan. Bertakwalah kepada Allah. Ada zaman dulu, ni kes real kes, dia beli tanah, orang dulu tak tahu tulis, jadi dia bawa gerak tu pergi ke saudara dia, hantar ke jabat tanah. Lepas tu dia hak dulu kampung ni kira dalam minda dia, tanah ni kita bagi dua, daripada arwah nenek dia tu, ni dua beradik dapat seorang sebelah. Lepas tu kerajaan ambil tanah tu sebelah. Mula pertikaian, hak ni gini. Tak selesai, buka geran. Gi geran, buka geran. Tengok nama dia pun tak ada atas geran. Pasal hak tukang tulis tu, dia tulis nama lain. Jangan. Zaman dulu orang tak tahu nulis kan. Dia apa, dia bukan tahu pun tulis nama dia. Dia tulis nama dia. Tulis nama dia kok tulis nama keluarga dia. Jadi dipindah milik kepada orang tu, duduk rupanya bukan atas tanah dia. Bila kawan tu tahu, terkejut mati. Betul, cerita benar. Terkejut dia, orang tua. Selama ni dia duduk ni, dia ingat ke tanah dia ada. Tiba-tiba jadi begitu, meninggal. Jadi ni orang sifat yang tidak bertakwa dalam menulis hutang tu. Kita pun zaman ni mudah dah orang ada ilmu menulis, membaca menulis belakang. Kalau zaman dulu memang bukan semua orang tahu menulis. Lagi je tolong tulis kat aku, macam tak adalah bank. Kalau hak makcik tu tak tahu tak, tahu nombor PIN, makcik nak 300, dia waktu ambil 500. Dia pun bagi 300 ke makcik, 200 yang ambil. Tu tak bertakwa tu. Ni dia tulis hutang dan dia mengurangkan hutang. Patut kena bayar 1000, dia tulis kena bayar 800. Maka Allah Ta'ala kata walyattaqillah. Waktu kamu tulis tu, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kurangkan hutang tersebut. Berarti sebanyak mana yang dia ambil, banyak matu itulah ditulis. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati', tiba-tiba pemilik harta tu orang yang bodoh, orang yang lemah, atau tak mampu nak merancang. Orang tu bagi apa dia, bila-bila nak bayar ikut mu, dia kata tak boleh lagu tu, bila-bila nak bayar dia tahu. Maka fal bagi ulum lil waliyuhu bil adl, penjaga budak ni, harta ni kena tahu. Mu pita ni memang dia kata dia tak reti, dia ikut mu je. Tapi penjaga dia kena bagi tahu, mu ambil duit dia ni, walaupun dia kata lagu tu, dia ni tak cereti gapo ni. Hutang ni kena bayar balik sekian-sekian, buat dia panggil planning hutang. Mak bayar bila nak gini, kena ditentukan oleh orang yang cerdik pandai. Kalaulah si penghutang tu tak erti, Allah Ta'ala kata fa in kana alladhi alaihi alhaq safihan, kalaulah orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau tidak dapat merencanakan isi hutang itu, maka hendaklah penjaga dia yang tulis. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian datangkanlah dua saksi. Bab saksi ni kita akan sambung nanti esok.
Masa tu cepat je jadi insya-Allah kita sambung besok. Masa ayat ni pun panjang, bab saksi dalam hutang. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.